28 yang menceritakan tentang malaikat dan peranan-peranan yang dimainkan oleh malaikat ataupun tugas-tugas yang dimainkan oleh malaikat, yang mana malaikat ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tugas-tugas mereka juga sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun ada tugas kita, iaitu solat 5 waktu juga sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda tauhid kita, tanda keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, iaitu Allah Tuhan kita yang wajib kita sembah, wajib kita minta pertolongan, wajib kita menumpukan segala perhatian kehidupan kita sama ada dunia dan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beriman, nak yakin dengan keadaan ini yang kadang-kadang sukar bagi kita. Dulu kita beriman, kata percaya kepada malaikat, ya? Jadi kita percaya kepada malaikat, tapi bagaimana kepercayaan itu kita nak terjemahkan dalam keyakinan kita, ya? Nak terjemahkan dalam keyakinan kita, ya? Jadi untuk itu maka kita kena kenallah malaikat, kenali malaikat supaya kita lebih yakin, kenal tugas-tugas malaikat itu, ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungannya dengan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kenalnya itu dapat kita meyakinkan diri kita tentang bahawa malaikat ni bersama dengan kita, malaikat bersama dengan kita walaupun dia tak ada bersama dengan kita. Kita yakin kepada hantu, ya, hantu, ya, tapi kita tak yakin dengan malaikat. Kita hantu ada dekat situ, ya, kan? Tapi kita begitu kurang keyakinan tentang malaikat ada bersama dengan kita. Macam malam ini kita duduk ni, ada malaikat bersama dengan kita, ya. Malaikat mengembangkan sayapnya kepada majlis-majlis ilmu, iaitu majlis-majlis yang menghadapkan muka wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat akan menyampaikan berita gembira kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hamba, tentang kita-kita yang duduk dalam majlis ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbangga, ya, dengan hamba-hambanya yang ta'abud ini, yang taat ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat bahawa mereka itu akan mendapat rahmat daripada aku dan mereka juga akan diampunkan dosa oleh aku. Itu kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita sambung hadis yang ke-28 tentang antara malaikat juga, ya, banyak kerja malaikat ni, ya, macam kerja kita lah, banyak sembahyang, puasa, kan, ya, tu yang kita katakan yang core lah, yang maknanya yang khusus, kan. Ada kerja-kerja kita yang berkaitan dengan Allah, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak khusus, ya, kerja-kerja harian kita yang kita lakukan. Jadi ada yang ditugaskan mengingatkan manusia tentang kelebihan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni nak sampai lah, ya. Jadi dalam bulan Ramadan ni ada malaikat-malaikat yang tugasnya, ya, kerjanya nak mengajak manusia, mengajak kita ni, mengajak hamba Allah ni, kita ni, ya, mengambil peluang-peluang yang terbuka bagi seorang untuk berusaha menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadi maksudnya tentang kelebihan bulan Ramadan dengan tujuan untuk ambil peluang dalam bulan Ramadan itu supaya dapat kita menyelamatkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hebatnya bulan Ramadan itu, bulan penyelamat, kita katakan. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu lah, dengan syarat-syarat pengisian-pengisian itu dipenuhi dengan ta'abud, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan lipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Itu istimewanya. Tu Allah bagi khusus bulan Ramadan ni untuk siapa? Untuk kita lah, hamba-hambanya, ya. Hebat, ya, bulan Ramadan ni.
Kalau kita nak tengok satu persatu dia hebat. Ya. Sebelum kita pergi kepada kehebatan bulan Ramadan tu, kita baca hadis ni dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila bermula malam, ya, terjemahan dia saya baca dalam bahasa Arab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana awwalul lailati min syahri Ramadan yunadi munadin ya baghiya khairi aqbil wa ya baghiya syarri aqsir walillahi utqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin. At-Tirmizi wa Nasa'i. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila bermula malam yang pertama dari bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama maksudnya belum kita puasa lagi lah, ya, belum kita puasa lagi. Kalau bulan, kira bulan Qamariyah, dia masuk bulan itu bila jatuh matahari, berbanding dengan bulan Masihi dia tengah malam, ya, pukul 12 malam, ya, baru masuk dia, ya. Jadi kalau katakan hari ni, kita kata kalau esok nak puasa ni, hari ni dah masuk dah bulan Ramadan, tapi kita belum puasa lagi, esok baru kita mula puasa. Ini malam Ramadan, dia kata. Jadi apabila dia kata, wahai bermula malam yang pertama dari bulan Ramadan, menyerulah malaikat, ya, malaikat menyeru, ya. Katanya, wahai orang-orang yang mencari dan berkehendakkan kebaikan. Malaikat seru, wahai orang-orang yang mencari dan berkehendakkan kebajikan, orang-orang yang nak buat baik, ya, orang-orang yang nak buat kebajikan, kita katakan, ataupun orang-orang yang nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nak, kita katakan, mengerjakan kerja-kerja amal, ya, tampillah mengerjakannya. Jadi malaikat kata segera mengerjakan. Dia seru kepada manusia, tapi kita tak dengar lah, kan, malaikat bercakap, ya. Jadi dia seru kepada manusia, tampillah awal bulan Ramadan tu, masuk je bulan Ramadan, ya, dia dah seru. Dan wahai orang-orang yang merasa mahu kejahatan, dia kata, wa ya baghiya, maksudnya wahai orang-orang yang nak mengerjakan kejahatan, orang-orang yang nak merasa nak buat kejahatan, maksudnya dia tahu kerja yang dia buat tu jahat, tak baik. Bila bulan Ramadan ni dia nak teruskan lagi kerja-kerja itu, ya. Contohnya lah, kita berhentilah, kata malaikat, dari meneruskannya. Jadi jangan fikir-fikir lagi, berhentilah dulu, kata malaikat. Itu nasihat malaikat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu manusia. Dan ketahuilah, Allah banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka. Jadi Allah ni banyak membebaskan, ya, orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. Orang tu dah masuk neraka dah ceritanya, tapi akhirnya dibebaskan, ya, dibebaskan. Seruan dan keampunan yang demikian ada pada tiap-tiap malam dalam bulan tersebut, dalam bulan Ramadan itu. Jadi seruan yang macam itu maksudnya ada setiap malam yang dilakukan oleh malaikat kepada orang yang nak buat kebaikan, kepada orang yang nak meneruskan kejahatan dia, diminta berhenti. Itu malaikat tu, ya, kerja malaikat tu, nak mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ni. Kerana apa? Ya, kerana dalam bulan Ramadan ini, dia kata, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan, banyak membebaskan orang-orang yang telah masuk, dijanjikan dia tu masuk neraka, kan, dengan keadaan yang dilakukan, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Dan seruan ini dilakukan pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan bulan Ramadan, ya. Jadi kalau tengok dalam, balik kepada tadi kita katakan tentang kelebihan bulan Ramadan,
yang Allah kata bulan ini untuk hamba-Ku. Ya, bulan Ramadan ni untuk hamba-Ku. Yang pertama, untuk kita tahu sikitlah ya, apa dia kelebihan Ramadan itu, supaya dengan kelebihan itu dapat kita ya melaksanakannya setakat yang kita mampu buat untuk hak yang tadi itu, untuk kita dapat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tak tahu di mana kita sekarang ini, sama ada di syurga ataupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengharapkan supaya kita ni dalam golongan yang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan ini. Dan kalaulah tidak dalam golongan itu, kita mengharapkan juga kita daripada golongan orang yang akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, dengan syarat perkara-perkara yang kita lakukan itu dapat menjadikan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahalanya, pahala kita, dan membebaskan kita insya-Allah. Jadi pertama dikatakan bulan Ramadan tu bulan yang mulia. Ya, istilahnya bulan Ramadan ni bulan yang mulia. Mulia tu kerana apa? Kerana pertama dia Sayyidus Syuhur, ibu segala bulan. Sayyidus Syuhur. Kalau hari Sayyidil Yaum, maksudnya hari Jumaat. Ya, hari Jumaat itu ibu segala hari, ibu segala bulan, iaitu Sayyidus Syuhur. Ibu segala bulan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena bulan Ramadan ni dia beza dengan bulan yang lain. Dari sudut pahala amal yang kita lakukan, iaitu dilipat gandakan, digandakan pahalanya. Ya, apatah lagi pada malam Lailatul Qadar. Itu dilipat gandakan. Itu yang pertama yang kita nak tahu, bahawa dikatakan bulan tu bulan yang sangat mulia lah. Ya, dia kata bulan Ramadan ialah bulan yang mulia. Mulia tu satu, yang itu. Yang kedua, kenapa dalam bulan Ramadan tak ada sembahyang sunat yang dilakukan pada malam-malam yang pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ada sembahyang tarawih, sembahyang sunat tarawih yang dilakukan pada tiap-tiap malam. Dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala macam kita buat perkara yang wajib. Itu kelebihan bulan Ramadan. Ya, jadi sembahyang tarawih yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu sunat. Ya, tapi kita lakukan, Allah bagi pahalanya itu macam kita sembahyang wajib, kan? Begitu. Itu kelebihan sembahyang tarawih itu. Pada bulan yang lain tak ada. Jadi kita kena ambil peluang ini. Itu syarat-syarat yang kita nak bebaskan daripada api neraka itu. Itqun minan nar, tu dia kata. Walillahi utqa'i minan nar. Jadi nak mengelakkan supaya ditebuskan kita supaya tidak masuk neraka Allah Subhanahu taala. Jadi kena tarawih sunat yang mana pahalanya sangat banyak. Boleh buat sekadar yang kita mampulah. Nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, terpulang kepada kita. Itu Allah bagi kebebasan kepada kita, rukhsah untuk supaya kita dapat lakukan sekadar kemampuan yang kita boleh lakukan berdasarkan kepada faktor yang ada kepada kita, kesihatan kita. Ada orang tak boleh bawa banyak sebab kesihatan tak baik, kan? Dia boleh juga sembahyang tarawih. 2 rakaat pun boleh, tak ada masalah, kan? Semampu yang dia boleh buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu Lailatul Qadar ini, itu yang ketiga, turunnya Al-Quran. Ya, dalam bulan Ramadan ni, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran kepada kita. Itu kelebihan bulan Ramadan itu yang Allah bagi kepada kita, yang mana pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi kalau kita baca Al-Quran pun pada bulan Ramadan ni, maksudnya itulah punca-punca ke arah untuk kita mendapat pahala yang banyak, yang mana dapat kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, ada 4 saya sebutkan dekat sini, banyak lagi, ada 4, ya. Yang keempat iaitu Lailatul Qadar. Bulan-bulan yang lain tak ada Lailatul Qadar, hanya bulan Ramadan saja Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
kelebihan bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu ya lebih baik, maksudnya seperti mana kita beribadat 1000 bulan, ya, alf syahr. Itu kelebihan yang dikatakan bulan Ramadan tu bulan yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan yang mulia atas kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan tadi, dan bulan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah setuju dengan apa yang kita lakukan dalam bulan ini berdasarkan kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi, dari sudut sunat tarawih kita, dari sudut puasa kita, dari sudut baca Quran kita dan sebagainya. Jadi persetujuan itu dapat, mereka kata Allah tu bersetuju, ya, maksudnya Allah bagi kita kan diberkati oleh Allah, setiap amal kebajikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Itu kelebihan. Jadi malaikat ingatkan ini, kita wajib percaya kepada malaikat ingatkan kita, ya. Yang malaikat ingat ni semua makhluk dengar, kecuali manusia dengan jin saja yang tak dengar. Manusia dan jin saja yang tak dengar, ya. Sebab apa? Sebab perkara ini kadang-kadang kita ni tak dengar, kita tak percaya. Yang kita dengar je kita percaya, kan? Sepatutnya Al-Quran ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ni wajib kita dengar ke tak dengar ke, kita kena percaya. Jadi manusia ni nak tengok keyakinan dia tu bagaimana. Jin dengan manusia ni tak dengar, tapi makhluk-makhluk lain tu dah dengar seruan yang dilakukan oleh malaikat ini. Baik. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan apabila tiba bulan Ramadan, malaikat menyeru, macam tadilah, menyeru manusia menggunakan peluang yang baik. Peluang yang baik ni dari segi apa yang kita boleh buat lah, apa peluang yang ada kepada kita, yang kemampuan yang kita boleh buat berdasarkan kepada ilmu yang ada kepada kita, ya, dalam bulan Ramadan. Apa yang kita nak buat, ya, yang pasti tadi maksudnya sembahyang tarawih itu dah utama lah. Jadi orang kata kalau masuk bulan Ramadan tak sembahyang tarawih tak sah lah, kan? Kena sembahyang tarawih, kan? Tak banyak rakaat pun kena buat lah, jangan tak buat langsung, jangan hilang langsung. Tapi kalau kita buat banyak, kan, dan lipat gandakan lagi, maka dia akan bertambah lah. Orang yang buat 8 dapat 8 lah, orang yang buat 20 dapat 20 lah. Tak payahlah kita duk petikai orang tu buat 8 tak boleh, kena buat 20, ya. Orang ni buat 20 tak boleh, kita kena buatlah 8. Tak payah petikai. Maksudnya persoalannya ini, kita yang penting buat lebih dapat lebih. Itu persoalannya, kita buat lebih dapat lebih, buat kurang dapat kurang lah. Itu pulang kepada kita lah untuk nak menentukan itu. Jadi sebab apa? Sebab pahalanya itu luar biasa, ya, luar biasa, lebih daripada yang ditentukan seperti biasa. Dan sebaliknya, mana-mana yang hendak melakukan kejahatan, dia kata jangan terdoronglah, berhentilah sekejap. Istilahnya kita itu berhentilah sekejap, kan. Mudah-mudahan dengan berhenti sekejap itu terus saja, dengan berhenti sekejap itu akhirnya Ramadan, rahmat bulan Ramadan tu, kebaikan Ramadan itu akan melanjutkan seterusnya usaha kita itu untuk supaya kita nak berhenti sekejap tadi bab bulan Ramadan, hormat bulan Ramadan. Tapi dengan berhenti sekejap itu terasa pula sedap pula dalam keadaan kita berhenti tak buat benda yang itu, akhirnya jadi berterusan benda itu. Allah nak bagi, kalau Allah nak bagilah, beri petunjuk kepada kita lah, kan. Ya, ada orang macam tu, kan. Kadang-kadang Allah nak berhenti, nak bagi kepada dia tu, maksudnya dia berhenti sekejap je. Atas sebab-sebab tertentu dia berhenti sekejap, mungkin sebab sakit ke, mungkin sebab macam-macam lah, kan. Tapi lepas daripada itu dia pun dah rasa selesa dengan berhenti dia itu, dengan berhenti yang kebiasaannya itu dah rasa selesa. Itu alhamdulillah, itu yang kita harap, ya. Itu matlamatnya, sebab nak mendapat seruan yang baik daripada malaikat tadi itu, kan. Maksudnya janganlah terdorong untuk melakukan benda itu, jangan ambil perkara-perkara yang boleh mendorongkan kita, jangan dekat-dekatlah dengan benda yang macam itu, kan. Kita katakan dalam bulan Ramadan ini, kan, sebab dia boleh menjurus ke arah, ya, maksudnya perkara-perkara yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pembebasan daripada api neraka.
Dan malaikat menerangkan, ya, dalam hadis ini malaikat menerangkan tentang seruan-seruannya itu, ya, tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang berdosa, ya, membebaskan orang yang berdosa yang dijanjikan dengan azab seksa. Mereka ni dah patut diazab seksa dah dengan apa yang dia lakukan, tapi bulan Ramadan datang, apa yang dia dapat faham dalam bulan Ramadan tu dia dapat ubah sikap dia, perangai dia dan sebagainya pada Ramadan itu, akhirnya dia diketepikan. Akhirnya dia tidak selamat, dia selamat daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang inilah yang malaikat seru tadi itu mengharapkan supaya peluang ni jangan kita lepas. Kalau malaikat tu boleh bercakap dengan kita, dia kata begitulah, peluang ni jangan lepas. Maksudnya ambillah peluang ni dengan terbaik, kan? Jadi sebelum sampai bulan Ramadan, maksudnya bulan Rejab ni, sekarang ni bulan Rejab, ya, kemudian bulan Syaban, ya, Rejab, Syaban, Ramadan, ya. Jadi tentang fadilat bulan Rejab, bulan Syaban, ya, ada juga kita dengar cerita daripada hadis mengatakan, jadi persediaan tu kita dah mula dah, ya. Dan kita pun kadang ada berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya, berkatkanlah kehidupan kita dalam bulan Rejab ini, bulan Sya'ban, dan sampaikan perkara-perkara ini yang kita lakukan dalam bulan Rejab ni, kita nak mula berubah itu. Sebab nak berubah bukan boleh drastik sekejap, dia kena sikit makan masa 2 bulan dia bagi peluang untuk kita nak berubah tu. Nak sampai kepada bulan Ramadan tu, maksudnya puasa tu dah mantap. Kalau kita katakan puasa tu, kita dah mula puasa bulan Rejab dah, puasa sunat lah contohnya, ya, puasa sunat, puasa dah, puasa sampai bulan Rejab, bulan Ramadan, maksudnya kita tak sukar lagi lah untuk nak menghadapi puasa. Tak berlaku lah kadang-kadang terlupa makan lah, tak berlaku lah benda yang macam itu, ya. Kadang-kadang terlupa pula ingatkan tak puasa, kan, begitu. Ini biasalah berlaku kepada kita manusia, lupa, kan. Kan, jadi akan berlaku. Dia tak akan berlaku begitu. Sebab apa? Sebab kita dah bersedia dah daripada Rejab, Sya'ban sampai kepada Ramadan. Di bila Ramadan tu maksudnya dah fit lah, kita katakan fit lah. Kalau orang main bola ni, istilahnya dia warm up dulu lah, kan. Dia warm up dulu, ya, dia warm up dulu, jogging dulu, keluar peluh dan sebagainya, kita kan, baru dia main. Biar dia main tu mantap lah, kan, cergas, kuat, kan. Begitu juga dalam keadaan ibadat puasa kita, kalau kita nak sabitkan begitulah, kita nak bandingkan dengan begitu, maknanya tak menjadi masalah kepada kita lagi dah, ya, dalam bulan Ramadan ini untuk kita nak berpuasa ataupun nak melambahkan ibadat kita dan sebagainya, ataupun ibadat-ibadat yang lain lah, ya. Kita tambahkan, itu bergantung kepada kita. Okey, itu yang pertama, hadis yang ke-28, ya. Hadis yang ke-28 menceritakan tentang tugas malaikat, ya, yang menyeru manusia, menyeru kita. Jadi cuba kita bayangkan, ya, kalau kita dengar, kan, keadaan itu. Jadi ini keimanan ni, maksudnya dulu kita percaya kepada malaikat saja, percayalah, orang kata percayalah, habislah, tak ada sekat itu je. Tapi kepercayaan itu bagaimana kita nak terjemahkan dalam diri kita. Jadi bila kita tengok begini keadaannya, kita dapat terjemahkan, oh, ini malaikat ni ada ni di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di atas, ada duk kembangkan sayapnya sekarang ini, kan. Kita semayang nanti di sebelah kita pun ada, dia pun semayang bersama dengan kita. Itu kita nak terjemahkan. Bila kita terjemahkan dalam diri kita begitu, dengan keyakinan itu, maka yang kita lakukan itu maksudnya nak mengelakkan daripada kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita ni, dia katakan ihsan, ada ihsan, dia sebutlah hadis yang sebelum ni, ihsan tu kita buat sesuatu itu, kita rasa orang tu ada depan kita. Kalau kita sembah Allah tu ada depan kita, maksudnya bila depan kita tu, kita mesti buat yang terbaik lah. Ahsanu amala, dia sebutkan tadi tu, sebaik-baik amal. Sebab apa? Sebab dia tengok kita, dia melihat kita, dia mendengar kita, apa yang kita ucap, apa yang kita, semua dia dengar, kan. Jadi macam malaikat juga, apa yang kita ucap ni malaikat dengar, apa yang kita, begitulah keadaannya. Jadi tentulah kita nak ucap tu benda-benda yang redha, benda-benda yang Allah setuju, ya, Allah suruh buat. Allah kata, oh ni boleh ucap begini, puji begini boleh dan sebagainya. Caci tak boleh,
Fitnah tak boleh. Tu contohnya kan kita kata. Tu Allah tegar. Jadi kalau itu yang kita sebut, kalau kita fikir tu, ini Allah melihat ni apa yang aku cakap. Kalau aku nak buat fitnah tak boleh. Kan? Allah melihat. Jadi itu dimaksudkan dengan kita nak terjemahkan keimanan kita kepada Allah dan juga malaikat dalam diri kita. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-29, ya. Muka surat 234. Sebab saya sebut muka surat ni, kalau ada orang yang ikuti live ni kan. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin tala'at fihi syamsuhu illa wa kana bijambataiha malakani yunadiyani nidaan yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghairu saqalin ya ayuhan nasu halumu ila rabbikum innama qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha wala batis syamsu illa wa kana bijambataiha malakani yunadiyani nidaan yasma'uhu khalqu Allahu kulluhum ghairu saqalain Allahumma a'ti munfiqan halafan wa a'ti mumsikan talafan. Al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Mana hadis tadi? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, tidak ada satu hari yang terbit matahari melainkan ada di kiri kanan matahari itu dua malaikat yang menyeru seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari manusia dan jin. Yang sebutkan tadi kan. Kita tidak ada satu hari yang terbit mataharinya melainkan ada di kiri kanan matahari itu. Bila keluarnya matahari itu, di kiri kanan matahari itu ada dua malaikat yang menyeru seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari manusia dan jin, macam hadis yang ke-28 tadi kan. Wahai sekalian manusia, katanya, wahai sekalian manusia, marilah kamu semua berusaha mengerjakan amal bakti kepada Tuhan kamu. Ini seruan tadi, seruan arah kebaikan dan juga ke arah kemungkaran. Maksudnya dilarang kita, diseru kepada buat kebaikan, ambil peluang, dan dilarang kita meneruskan kejahatan kita dalam bulan itu. Jadi di sini dia kata, marilah kamu semua berusaha mengerjakan amal bakti kepada Tuhan kamu. Ini malaikat ya. Kerana sesungguhnya pendapatan-pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup di dunia adalah lebih baik daripada pendapatan-pendapatan yang banyak serta melalaikan bekalan akhirat. Itu. Ya. Diingatkan kita, malaikat ingatkan kita, dia kata pendapatan kita, maknanya yang sikit tu tapi cukuplah untuk keperluan hidup kita di dunia, kan? Daripada pendapatan yang banyak, ya, yang akhirnya melalaikan kita tentang akhirat. Sebab itu dia kata khairul umuri awsatiha, sebaik-baik perkara itu di tengah-tengah. Ya, kalau lebih sangat pun bahaya. Sebab apa? Ditakuti akan melalaikan kita bekalan akhirat kita. Macam kita dengar cerita bagaimana dia miskin, dia mengadu kepada Rasulullah, dia minta Rasulullah doa dia supaya dia orang kaya, dia menternak kambing. Ya, kemudian hasil ternakan, bila Rasulullah berdoa kan, hasil ternakannya tu bertambah. Dengan bertambahnya hasil ternakannya itu, dia dah tak pergi sembahyang ke jemaat lagi dah. Tak sempat nak pergi sembahyang jemaat kerana menguruskan kekayaannya itu, kan? Kambing yang sedang membiak itu. Dan akhirnya lama kelamaan dia dah tak pergi sembahyang fardu lagi dah dan sebagainya. Leka, ya, melalaikan dia ke arah untuk nak mendapat bekalan akhirat. Jadi yang kita buat ini maksudnya sembahyang, puasa, ini bekalan akhirat, ya, bekalan akhirat. Dan tidak masuk matahari, dia kata, tak jatuh matahari melainkan ada di kiri kanan dua malaikat yang menyeru seruan yang didengari oleh semua makhluk, ya,
selain daripada manusia dan jin, ya, sebelum matahari jatuh ada kiri kanan malaikat. Katanya malaikat itu kata, ya Tuhan kami, malaikat itu kata, ya Tuhan kami, berikanlah ganti yang berganda-ganda kepada orang yang mencurahkan nikmat-nikmat. Jadi dia doakan supaya Allah gantikan, gantikan yang berlipat ganda. Macam tadilah pahala yang kita buat dalam bulan Ramadan tu berlipat ganda kepada orang yang mencurahkan nikmat yang dikurniakan kepadanya. Dia bagi nikmat, Allah bagi nikmat kepada dia, ya, nikmat kaya, nikmat sihat, nikmat macam-macam Allah bagi kepada nikmat kepada dia, ya. Jadi dengan mencurahkan nikmat yang dikurniakan kepadanya pada jalan yang diredai Allah, pada jalan yang Allah redha. Allah bagi nikmat kepada dia kaya, Allah bagi nikmat dia kepada sihat, Allah bagi nikmat dia berilmu, Allah bagi nikmat dia macam-macam lah nikmat. Sebab kita nak kira nikmat ni tak banyak. Tenaga dia Allah bagi kepada dia, kan? Maksudnya nikmat pendengaran dia, nikmat kata percakapannya dan sebagainya. Kalau kita nak kira tak boleh kira. Wa in ta'udu ni'matun la tuhsuha. Kalau kira nak nikmat Allah, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha, kita tak boleh kira nikmat Allah. Banyak sangat kepada kita ni. Tak terbuat kita, tak terbalas kita dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Walaupun Allah benci kepada kita, walaupun Allah tak suka dengan kita, kan? Tapi Allah bagi. Walaupun benda yang kita lakukan itu yang tak disukai oleh Allah SWT, Allah bagi, kan, nikmat itu. Dikatakan kepada siapa? Bagi gantikan nikmat itu kepada mereka yang dapat nikmat tadi itu, maksudnya yang mereka buat kerja ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridai oleh Allah. Allah suruh menderma, Allah suruh sedekah, Allah suruh macam tu. Buatlah, perkara-perkara yang macam itu. Buat perkara yang macam itu, ya. Allah akan tambah. Bukan Allah kata nak kurang lagi. Malaikat minta supaya Allah gantikan, tambahkan lagi. Dalam Al-Quran dia kata, la in syakartum la azidannakum wa in kafartu inna azabi lasyadid. Semuanya kalau kamu bersyukur dengan nikmat Allah, kamu lakukanlah. Syukur di mana? Kamu bagilah bahagian yang kamu dapat tu, kamu bagikan, muafakatkan, bagi kepada orang dan sebagainya, maka Allah tambah. Tapi kalau kamu tak bersyukur, kamu tak bagi, Allah tak bagi, Allah tak tambah lagi. Dan azab sangat pedih. Mak kata mereka yang makan seorang, kita kata istilahnya macam itulah, dia makan seorang, dia tak mau nak bedakan kepada orang lain. Sedangkan dia tahu orang lain ni yang susah ni bukan orang lain, saudara dia. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam tu bersaudara, orang yang beriman tu bersaudara dia, tapi dia tak mau, dia makan seorang dia. Kita katakan contohnya macam itu. Kedekutlah istilahnya, kan? Rezeki itu sebenarnya bukan untuk dia seorang saja, untuk semua orang yang di bawah, yang sepatutnya dia bagi. Dia hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi rezeki itu. Ni Allah pinjamkan engkau, terima ni. Dan bila kau terima, apa yang sepatutnya engkau bagi? Kalau suami, kita katakan apa yang sepatutnya dia kena bagi kepada isteri dia, kepada anak dia sebagai nafkah, itu ibadat. Kan? Jadi kalau tak ada buat benda itu, maka dia berdosa. Begitu juga soal-soal yang ni. Dia bagi kaya, kamu kena bagilah kepada asnaf yang miskin. Dia kamu kuat, kamu kena tolonglah orang-orang yang susah, yang tak boleh berjalan, pimpinkan dia berjalan dan sebagainya. Begitulah. Tengok orang tak boleh jalan, kamu orang buta tak boleh nampak jalan, kamu nampak, kamu tunjukkan jalan dia begitu. Itu nikmat yang Allah bagi kepada dia. Maka nikmat itu, ya, digunakan kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha dengan apa yang dilakukan itu. Jangan nikmat itu bila dia buat Allah tak redha. Dengan nikmat tu mungkin dia, kita katakan hari ini kita dengar cerita rasuah lah, macam-macam lah, kita katakan dengan nikmat itu. Ini Allah tak redha. Sebab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diketuliskan lagi, dia kata kepada yang diridai, dan timpakanlah kerugian. Dia doa bukan hanya untuk orang yang tadi, orang yang nak meneruskan kejahatan tadi pun, orang yang buat jahat pun, dia kata dalam bulan Ramadan ni, maksudnya timpakanlah kerugian yang besar ke atas orang yang menahan nikmat-nikmat Allah itu, orang yang tak mau nak bagi itu, orang yang kedekut tadi itu, ya.
tahankan nikmat mereka itu. Maksudnya tahan nikmat-nikmat, jangan bagi nikmat itu kepada mereka. Kan? Jadi kalau tahan itu maksudnya di sini kalau Allah dah bagi nikmat tu dia tak bagi, dia tak lakukan apa yang seperti yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahankan dia, banyak benda yang Allah boleh buat. Ya. Banyak benda yang Allah boleh buat. Kuasa jatuh kuasa. Kalau dia ada kuasa lah, kuasa tu jatuh kuasa. Kalau dia banyak duit, dia boleh jadi miskin, boleh bankrupt dan sebagainya. Kalau dia sihat, dia boleh jadi sakit, tak sihat dan sebagainya. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak sekat nikmat seperti mana yang disebut oleh malaikat ni, tahankan nikmat itu. Supaya apa? Supaya dia sedar. Ya, supaya dia sedar dan bertaubat. Itu yang dikehendaki. Ya, jadi kalau tak sedar dia taubat, maka tanggunglah akibatnya, kita katakan. Jadi itu yang malaikat ingatkan dalam hadis ini, ya, kepada kita. Jadi dua malaikat maksudnya mengingatkan. Satu malaikat yang mengingatkan tentang perkara-perkara yang baik, itu kanan kita istilahnya, ya, yang rakib, atib tu, yang catit itu. Hak yang kedua itu malaikat yang, ya, jadi yang tadi itu bukan malaikat atib lah, maksudnya malaikat lain lah, banyak jenis malaikat ni, kita nak kira banyak tugas-tugasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara yang disebut. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat di sini maksudnya tiap hari kita ni diseru ke arah kebaikan, oleh orang-orang yang ta'abbudnya hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang baik. Kalau kita malaikat tu kita panggil orang lah sebenarnya, tapi tak boleh kita panggil orang sebab kita tak tahu makhluk tu macam mana, kan? Kita tak nampak, kan? Tiap-tiap hari malaikat tu menyeru kita. Ini malaikat yang sentiasa mengabdi. Orang baik ni menyeru ke arah kebaikan untuk kita lakukan kebaikan. Kalau kita fikir begitu, siapalah kita ni, kan? Bukan Allah tak bagi akal kepada kita, Allah bagi akal fikiran. Kita buat bezakan yang baik dan yang buruk. Allah bagi akal, itu kelebihan manusia, kelebihan kita. Ya, Allah bagi akal, Allah bagi ilmu. Ini dia, ini benda baik, ini benda tak baik. Sekarang orang suruh kamu supaya buat benda ini, malaikat lah kita katakan suruh, dan malaikat suruh supaya kamu jangan buat benda ini. Kamu nak pilih yang mana? Itu maksudnya iman kita. Kalau berdasarkan iman kita, ya, maksudnya ilmu kita, kan? Jadi tentulah kita pilih yang terbaik lah maksudnya. Pilih yang baik lah. Mana ada orang yang nak pilih yang tak baik? Orang yang tak baik pun dia nak pilih yang baik. Mana mungkin kalau ada orang tu dia katakan orang baik, dia nak pilih yang tak baik, berdasarkan akal yang waras pada dia, tentulah kita fikirkan dia sebagai satu insan yang something wrong lah, benda yang pelik lah pada dia. Ya, ada juga orang okey, tak ada masalah, tapi dia pilih benda tu tak betul. Dia pilih benda yang tak baik. Dia tahu benda tu tak baik. Benda itu merosakkan diri dia, benda itu menyebabkan dia mabuk, benda itu menyebabkan dia tahu, tapi dia pilih juga, dia buat juga benda itu, kan? Itu maksudnya something wrong lah kepada akal dia. Maksudnya dia tak waras lagi lah ketika itu. Betul, Allah bagi akal kepada kita. Dengan akal dapat kita mengukuhkan keimanan kita. Dengan akal kita dapat buktikan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu hadis yang ke-29 tentang kelebihan, kita katakan tentang malaikat ini. Baik, kita tengok di sini dalam kehidupan, kitab mengatakan dalam kehidupan hari-hari, maksudnya manusia banyak berhadapan dengan perkara yang melalaikan. Ni kita tak sunyilah perkara yang melalaikan, yang lara, istilah lara, benda. Innal insana la yatgha, sungguhnya manusia tu lalai, kan? Allah sebut dah, kan? Tak sunyi daripada melakukan lalai, kan? Daripada usaha, ya, ataupun lalai daripada berusaha mengerjakan amal bakti, ya, kita nak buat amal kebaikan dan sebagainya, itu kita lalai. Maksudnya amal bakti ini maksudnya beribadat kepada Allah, itu amal bakti. Wa amilus solihat, ya, allazina amanu wa amilus solihat wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat, ya, dalam ayat surah Al-Asr kita katakan. Jadi amal bakti ini maksudnya beramal,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak lagi lah amal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa, itu pun amal bakti. Ya, apa sajalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sunnah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan amal bakti. Lebih-lebih berkaitan dengan harta benda kita. Jadi harta yang Allah bagi kepada kita, nikmat harta yang Allah bagi kepada kita, bagaimana kita nak berbakti dengan harta itu. Ya. Bukan kita berbakti dengan harta itu menyusahkan kita. Ada harta kita jadi susah. Nak kena jaga harta, nak kena simpan tanah, nak kena jaga susah. Tapi kita nak berbakti dengan harta ni supaya harta itu manfaat kepada kita. Maksudnya kita senang dengan harta yang ada kepada kita. Jadi Allah kata, nak senang dengan harta yang ada kepada kamu kena berbakti dengan harta itu. Contohnya zakat, contohnya sedekah dan sebagainya. Apa yang ada kepada kita lah harta kita. Ya, kita berbaktilah dengan tujuan yang mendapat keredaan Allah SWT. Jadi semua benda ni kita dapat nikmat Allah. Allah tanya bagaimana kamu dapat. Ya, kita belanja pun dia tanya juga bagaimana kamu belanjakan ini. Ini dia kata berbakti. Maknanya ditengok, disemak balik. Istilahnya bagaimana cara kita menguruskannya itu. Kalau orang ni orang kata tata kelola istilahnya kan. Ni tata kelola yang baik. Itulah maksudnya, ya, tata kelola, ya. Kadang-kadang asyik tata kelola, tapi maksudnya itulah sebenarnya perkaranya yang dikatakan dengan tujuan untuk nak mencapai satu kebaikan mestilah berurus dengan cara yang baik. Saya berhenti setakat itu, insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-30. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.